Ketum isu penyalahgunaan dan penanaman di Malaysia. Video ini berdasarkan sesi temu ramah dengan Dr. Darshan Singh. Biodata diri Dr. Darshan Singh. Beliau merupakan graduan sarjana pentadbiran awam, masih bekerja dengan pengguna ketum di luar sana, melibatkan diri dalam bidang ketum selama 10 tahun dan mengkaji masalah penyalahgunaan dadah pelbagai jenis. Apa itu ketum? Ketum juga boleh dikenali sebagai biak, kakuam, itang dan duri bergantung pada negara masing-masing. Sebagai contoh, orang Malaysia kebiasaannya menyebut ketum sebagai ketum atau biak, manakala orang Thailand menyebutnya keratum. Ketum secara saintifiknya digelar sebagai Matrogena speciosa yang juga didapati di negara Thailand, Indonesia, Myanmar, Papua New Guinea dan Malaysia. Pokok ketum ini tumbuh di kawasan desa dan hutan setinggi 25 meter. Daun ketum berwarna hijau tua, berkilau dan berbentuk bujur. Cara penggunaan ketum. Daun ketum dapat dikunyah sebagai sayur-sayuran, membancuh daunnya dan dibinu sebagai teh. Juga digoreng dengan tepung untuk dijadikan keropok, dapat menghasilkan coklat dan gula-gula getah serta dibinu sebagai jus. Bagaimana ketum mengakibatkan kesan psikoaktif dan juga kesan-kesan lain? Elemen dalam ketum ini mengakibatkan kesan yang menyerupai opioid dan perangsang. Mengambil ketum dalam jumlah yang sedikit dapat meningkatkan tenaga, kebersamaan dan kewaspadaan. Dalam jumlah yang besar mengakibatkan keseronokan, penenang dan kesakitan semakin berkurangan. Kesan segera meningkatkan keupayaan untuk bekerja keras, euforia dan meningkatkan keinginan seksual. Kesan jangka panjang menyebabkan kekeringan mulut, sembelit, dehidrasi dan insomnia. Bahagian 3, isu penyalahgunaan dadah. Iman penyalahgunaan ketum di Malaysia. Menurut Dr. Darshan, di Malaysia, ketum digunakan sebagai perubatan tradisional untuk merawat masalah penyakit seperti kencing manis, darah tinggi sebagai ejen perangsang seks dan sebagainya. Ketum juga digunakan untuk tujuan kebudayaan. Selain itu, ketum juga sering digunakan oleh pekerja buruh untuk mengatasi masalah kelesuan dan meningkatkan kekuatan fizikal. Ketum juga digunakan oleh penagih dadah. Penggunaan ketum meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada tahun 2018 hingga 2019 di mana sejumlah besar ketum telah dirampas pada tahun 2019. Statistik AADK bulan Januari hingga Jun sebanyak 0.6% yang terlibat dengan pelbagai jenis penyalahgunaan dadah termasuk ketum. Jumlah sebenar penyalahgunaan ketum di Malaysia masih tidak dapat diketahui sepenuhnya. Dengan tahun 1980, kelaziman penggunaan ketum, bekalan dan permintaan ketum di Malaysia masa ini meningkat secara mendadak. Tapi masih tiada bukti yang kukuh untuk menyokong kenyataan ini. Perkara ini berdasarkan beberapa kenyataan oleh pihak media dan juga tinjauan awalan yang dilaksanakan oleh AADK. Ketum boleh diperolehi dalam kalangan masyarakat di pelbagai tempat di Malaysia. Laporan berita mengenai rampasan penguatkuasaan polis dan keselamatan sempadan berkaitan ketum merupakan perkara biasa yang sering dilaporkan. Ketum mendapat permintaan yang tinggi dan tidak hanya berlaku di Malaysia, malahan berlaku di peringkat global. Contohnya peredaran dadah daripada Malaysia ke Thailand apabila permintaan tinggi, bekalan juga tinggi. Pakar status ketum di sisi undang-undang. Alkaloid di dalam daun ketum dipanggil sebagai mitracinin yang telah disenaraikan sebagai bahan psikotropik di dalam jadual pertama dan ketiga di bawah Akta Racun Malaysia 1952. Sebarang aktiviti yang berkaitan dengan mengimport, mengeksport, pencampuran pembekalan, pemprosesan atau penggunaan ketum dan sebagainya adalah tidak sah dan boleh didakwa. Sekiranya seseorang disabit kesalahan akan dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Menurut penyelidik, lebih banyak maklumat yang diperlukan untuk menentukan sama ada ketum perlu dikawal selia dengan lebih lanjut kerana tiada bukti yang kukuh menunjukkan ketum berbahaya ataupun tidak. Terdapat banyak salah faham mengenai ketum kerana pihak media sering memberi tanggapan yang negatif terhadap ketum. Sebenarnya kita jarang membaca atau melihat isu ketum berkaitan dengan perkara yang negatif. Sekarang, pengawalan ketum di bawah Akta Racun 1952 sudah mencukupi. Dr. Darshan berpendapat bahawa orang awam tidak seharusnya dibenarkan untuk menggunakan ketum secara rekreasi pada masa ini. Walaupun terdapat kajian yang menyatakan ketum tidak memberikan kesan buruk dan bermanfaat untuk kesihatan, maklumat penyelidikan yang tepat masih belum mencukupi. Kajian yang lebih lanjut harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penggunaan rekreasi ketum. Ketum didapati mampu untuk menegakan kesakitan.
Kandungan alkaloid di dalam ketum mempunyai efek analgesik yang lebih kuat berbanding morfin. Kesan sampingan negatif akibat penggunaan heroin, morfin serta opioid tidak kelihatan dengan penggunaan ketum. Oleh itu, alkaloid tersebut boleh dijadikan sebagai alternatif bagi opioid di hospital. Selain itu, ketum dapat digunakan sebagai bahan pengurang kemudaratan. Namun, kajian lanjut perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Isu penahaman serta komersialisasi. Secara dasarnya, pokok ketum tidak dikawal atau dilarang di bawah Akta Racun 1952. Tiada undang-undang di Malaysia yang melarang penanaman pokok ketum. Oleh itu, menurut Dr. Rashan, pokok ketum ini banyak ditanam di sekitar kawasan utara semenanjung Malaysia, Pahang, Perak serta Negeri Sembilan. Seterusnya, mantan Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli telah mencadangkan untuk meminda dan memperluas skop Akta Racun 1952 di mana penanaman ketum hanya dibenarkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan dan ubat-ubatan dan orang awam tidak dibenarkan menanam tanaman psikoaktif tersebut. AADK turut meminta kerajaan untuk mengubah Akta Racun 1952 dengan mempertimbangkan penanaman ketum sebagai tindakan haram. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dan penyebaran daun ketum secara haram di Malaysia. Sebagai konklusi, ketum mempunyai baik dan buruknya, tetapi ketum masih merupakan salah satu bahan terlarang di Malaysia. Oleh itu, peraturan lebih terperinci bagi penyalahgunaan ketum, penggunaan rekreasi dan perubatan ketum, serta isu-isu mengenai penanaman dan pekomersian ketum masih memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk menilai dan membuktikan risiko serta manfaat ketum.